Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sebalik daun pintu ni, terpacullah suami saya dekat situ. Saya jadi terkejut lah dan terus terdiam tau saya waktu tu. Terkejut dengan situasi yang waktu tu lah. Macam mana pula suami saya ni yang ada patutnya tadi dekat dalam bilik air ni, tiba-tiba boleh muncul daripada luar rumah ni pula tau. Dan suami saya ni terus buka pintu, datang duduk sebelah saya waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okay, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah daripada Tasik Kenyir. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni macam KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan Tasik Kenyir kan. Okey, untuk kisah yang ni, setelah KSM menderas cerita-cerita ni lah, dia macam ada unsur-unsur macam agak untuk orang dewasa punya lah. Tapi KSM cuba sedaya upaya untuk nak tapis perkara tu lah. Tapi kita masih lagi boleh memahami jalan cerita yang nak disampaikan oleh pencerita ni ya. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang pertama. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Dirogol Penunggu Tasik. Okey, jadi kita terus dengan kisah dia. Dan ini adalah kisah benar yang telah berlaku pada diri saya sendiri. Ya, pada diri saya sendiri tau. Dan saya ni adalah seorang isteri kepada seorang kaki pancing yang memang hardcore punya kaki pancing lah. Dan suami saya ni memang minat sangatlah dengan bab-bab memancing ni. Kadang-kadang sampai berhari-hari lah dia keluar memancing tau. Pergi ke laut lah, kat sungai lah, tasik lah, rombong-rombong, segi mana-mana yang ada ceruk, orang kata pot mancing yang baik, situlah dia akan ada. Jadinya, segenap ceruk lah dijelajahi oleh suami saya ni. Pantang sungguh, orang kata dengar ajakan daripada kawan-kawan dia ni, kata kat sana ada lubuk lah, ada pot baru lah kan. Pastilah dia ni akan pergi ikut kawan-kawan dia ni. Jadi kalau lokasi yang dia nak pergi tu dekat, biasanya suami saya akan pergi pagi, balik malam ataupun pergi malam, pulang pagi esoknya. Tapi kalau lokasi dia tu jauh, suami saya akan pergilah kadang-kadang berhari-hari tak balik. Pernahlah sekali tu sampai hampir seminggu suami saya ni tak balik ke rumah kan. Gara-garanya asyik memancing je dekat laut dalam waktu tu, kata dia. Dan inilah yang saya nak ceritakan pada anda semua. Satu kejadian malang yang berlaku pada diri saya sendiri ataupun lebih tepat lagi, ianya adalah kejadian yang menyeramkan. Dan pada satu harilah nak dijadikan cerita, suami saya ni pulang ke rumah setelah 3 hari keluar memancing dekat sebuah tasik tau. Yang katanya ni memang pot yang best lah. Kawan-kawan dia kata macam tu. Kan jadinya saya pun sebenarnya tak apa tahu sangat pasal tasik yang suami saya nak pergi. Dengar-dengarnya macam Tasik Kenyir kata dia kan. Tapi mengikut apa yang diceritakan lah, tasik tu berada nun jauh di dalam sebuah hutan, kata dia. Dan tak ramai orang yang tahu mengenai tasik tu. Okey, disebabkan lokasinya yang boleh dikatakan tersorok tu, jadi ramailah yang tak tahu. Berbaliklah pada cerita tadi. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu, suami saya ni sampai dekat rumah dengan membawa hasil tangkapannya yang boleh dikatakan agak lumayan lah waktu tu.
Dan waktu tu saya ni tengah ada dekat dapur kan. Tengah orang kata duduk-duduk dekat dapur. Waktu tu tengah cuci pinggan. Dan suami saya ni masuk melalui pintu dapur. Kerana pintu depan tu sudah pun saya kunci. Biasanya memang jadi satu kebiasaan lah pada suami saya ni akan masuk melalui pintu dapur tau. Sekiranya baru pulang daripada memancing. Disebabkan badan yang kotor. Biasalah kan. Badan kotor lagi satu, kalau dekat dapur tu senang dekat dengan store. Nak simpan-simpan barang-barang dia, barang mancing dia dengan hasil-hasil tangkapan tu boleh letak terus ke atas sinki kan. Ini seperti biasalah, dia akan letakkan hasil tangkapan ikan-ikan dia tu dekat atas sinki. Dan waktu tu kita orang ni hanya berbual-bual macam biasa-biasa je lah, berbual ringan kan, sembang-sembang biasa macam mana apa semua kan. Memandangkan saya ni waktu tu pun memang dah mengantuk pun, dah pukul 10 malam dan nak masuk tidur. Lepas tu saya terus bangun menuju ke bilik. Meninggalkan suami saya ni seorang-seorang je dekat dapur tau. Masuk je ke dalam bilik ni, saya terus baring tau. Memang waktu tu memang saya dah penat sangat sebenarnya. Dan memang dah nak tidur pun. Dan saat waktu mata saya ni hampir je dah nak terlelap waktu tu, tiba-tiba suami saya ni masuk ke dalam bilik tau. Dan dalam bilik tu, saya pun dalam mata saya dah nak terlelap tu, saya pun buka lah sikit kan, suami baru balik kan. Saya buka sikit, perhatikan je lah. Suami saya ni tau, dia berjalan tau dalam bilik tu. Mundar mandir tau. Tak tahulah dah kenapa macam tu kan. Tiba-tiba terus dia duduk dekat sebelah saya ni, yang saya tengah baring tu kan. Dan dia menyampaikan hasratnya kepada saya untuk nak bersama. Tapi yang anehnya, waktu tu lah bau badan suami saya ni busuk sangat. Tak pernah pun saya bau suami saya ni sampai macam tu sekali tahu bau dia. Dan saya menegur suami saya lah, abang mandilah dulu kan. Tapi teguran saya tu langsung tak diendahkan dia. Malah dia terus diam je tau. Dan tak berkata walau sepatah pun. Dan dia pun dengan rakusnya teruslah dengan permintaan suami saya tadi tu. Dan saya ni kan sampai tarik ujung selimut dan tutup hidung saya waktu tu. Kerana terlalu tak tahan dengan bau hanyir daripada bau badan suami saya ni. Tapi saya sedari sesuatu tahu waktu tu. Apa yang berbeza daripada orang kata lain daripada yang lain waktu tu adalah tenaga suami saya ni memang berlainan daripada kebiasaannya. Kali ni tenaga dia memang rasa kuat sangatlah. Dan selesai dengan permintaan suami saya tadi itulah, dia pun terus bangun dan terus menuju ke dapur tau. Dan saya pun ikut je lah, bangun ikut dia daripada belakang ni. Jalan-jalan pergi ke dapur. Kerana waktu tu tekak saya pun terasa haus dan saya pun nak minum. Dan setibanya saya dekat dapur tu, saya nampak suami saya ni terus ambil hasil-hasil tangkapan ikan dia tadi yang letak atas sinki tu. Dia ambil tu semua, dia terus bawa masuk ke dalam bilik air tau. Dan saya fikir tentulah suami saya ni nak siang ikan-ikan tersebut ke sebelum nak simpan dalam peti sejuk kan. Dan waktu ni saya masih lagi dekat meja makan tau. Saya pun dah ambil air secawan. Dan sambil-sambil tu saya pun makanlah beberapa biji karipap yang ada orang kata petang tadi punya balance. Jadinya tengah saya asyik-asyik mengunyah-mengunyah karipap ni kan sambil minum air apa semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sebalik daun pintu ni, terpacullah suami saya dekat situ. Saya jadi terkejut lah dan terus terdiam tau saya waktu tu. Terkejut dengan situasi yang waktu tu lah. Macam mana pula suami saya ni yang ada patutnya tadi dekat dalam bilik air ni, tiba-tiba boleh muncul daripada luar rumah ni pula tau. Dan suami saya ni terus buka pintu, datang duduk sebelah saya waktu tu. Dan saya waktu ni masih lagi tercengang tau. Kemudian dia menyatakan sesuatu yang menambahkan lagi debaran dekat dalam dada saya waktu tu. Sayang, tadi abang tengok sayang dah tidur kan? Abang pergilah rumah Man kejap. Sebab abang cek-cek tadi ada pula barang Man ni dah abang terbawa balik. Lepas tu Man ajak abang pergi lepak kedai kopi. Fikir-fikir kan abang pun belum makan lagi kan? Abang pun on je lah kan. Jadi ni itulah baru balik ni, lepak-lepak tu kan. Dan saya waktu ni seperti tidak percaya tau mendengar kenyataan daripada suami saya ni. Dan saya pegang badan dia ni, sentuh pegang-pegang. Tengok pegang muka dia nak memastikan yang itu adalah suami saya ataupun sebaliknya. Ternyata yang duduk tu memang suami saya lah. Dan dalam keadaan saya waktu tu dah macam menggigil-gigil tau. Dan serta dengan nada suara saya yang memang dah menggigil lah waktu tu, saya pun ceritakanlah apa yang baru berlaku sebentar tadi kepada suami saya ni. Lah saya cerita semua. Yang tadi kita bersama lah waktu saya tengah tidur apa semua-semua kan. Semua saya cerita pada suami saya. Waktu ni suami saya ni dah terdiam dah. Tak berkata apa dah. Tak boleh, tak mampu nak berkata apa dah.
Namun waktu tu jelaslah terpampang dekat dia wajah dia tu, memang nampak dia sangat-sangat terkejut tau. Dia terus bangun menuju pergi ke bilik air tu, dan saya ikut je lah dia daripada belakang tau. Jadi dia perlahan-lahan buka pintu bilik air tu tau. Sebaik sahaja pintu ni dibuka, saya tak dapat nampak sesiapa pun ada dekat dalam bilik air tu tau. Tapi yang anehnya, terdapat tulang-tulang ikan ni berselerak dekat atas lantai tu. Kesemua hasil tangkapan suami saya tadi seperti telah dimakan oleh sesuatu tau. Sehingga kan tulang saja yang ada dekat lantai bilik air tu. Dan saat tu jugalah saya rasa macam nak pitam. Dan pandangan saya ni menjadi gelap. Dan kepala saya terus berpusing lah waktu tu. Sebenarnya saya terus tak sedarkan diri pada malam tu. Dan apabila saya sedar pada keesokan harinya, saya mendapati banyak kesan-kesan lebam dekat seluruh badan saya. Dan bahagian sulit saya juga ni terasa sakit yang amat tau. Dan waktu tu dah macam tu suami saya kesian lah kan. Terus bawa saya ni pergi ke hospital. Tapi saya cuma diberikan rawatan sebagai pesakit luar je katanya. Balik daripada hospital lah, lepas check up dekat hospital tu, suami saya pun terus bawa saya ni pergi ke rumah seorang ustaz lah. Dan ustaz ni katanya nak memulihkan semangat saya yang hilang lah. Dan dekat situ saya telah diberikan rawatan secara Islam. Dan setelah ustaz tu merawat saya ni, barulah saya mendapat sedikit tenaga. Barulah saya ni nampak macam bertenaga sikit lah. Hilang lah pucat, kesan-kesan muka saya guna pucat. Tapi badan saya ni masih lagi lebam-lebam tau. Masih tak hilang kesan lebam-lebam tu. Dan juga kesakitan tu masih saya tanggung sampailah sekarang ni. Saya tak inginlah mengingati kejadian yang telah berlaku tu. Saya cuba untuk melupakannya kerana saya tahu bukan suami saya yang telah bersama dengan saya pada malam tu. Dan saya cukup pasti sesuatu daripada tasik yang telah mengikut suami saya ni pulang pada malam tu dan menjelma berupa susuk tubuh suami saya dan mengambil kesempatan terhadap diri saya. Ini adalah kisah pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Hui, seram juga ya. Pada kaki-kaki pancing tu agaknya kalau sebelum masuk rumah tu bacalah doa-doa dulu. Jangan terus masuk rumah kan. Kalau dah kena macam ni, apa pun tak jadi kan. Jadinya, sebab cerita ni masih ada lagi sambung dia pada part 2. Jadi kita terus dengan sambungan dia. Okey, baiklah. Untuk sambungan dia, part yang kedua katanya tajuk cerita tadi yang dirogol dengan penunggu tasik tu kan. Okey, kita terus dengan kisah yang part kedua dia. Okey, setelah beberapa bulan lah orang kata kejadian yang di mana saya telah orang kata dilakukan sebegitu rupa dengan makhluk yang tak guna tu, saya telah pun disahkan hamil tau. Tapi saya tak pastilah sama ada ni adalah benih daripada suami saya sendiri ataupun ini adalah daripada makhluk durjana tu. Dan untuk pengetahuan anda semualah, kami sebenarnya masih lagi belum dikurniakan cahaya mata tau. Walaupun usia perkahwinan kami ni dah pun menjangkau lebih daripada 5 tahun. Dan apabila mendapat berita tentang kehamilan saya ni, sudah pastilah suami saya ni menjadi orang yang paling gembira kerana sudah lama dia menantikan akan kehadiran seorang zuriat. Tapi entah kenapalah, hati dengan perasaan saya ni sentiasa rasa tak syok, sentiasa rasa tak tenteram, rasa berdebar-debar je. Dan saya merasakan ada seperti sesuatu lah yang tak kena pada kandungan saya ni. Ditambah lagi dengan kejadian yang telah menimpa saya pada malam tu, dirinya menambahkan lagi kusut dekat dalam fikiran saya. Dan semenjak saya ni disahkan mengandung, emosi saya ni menjadi tidak stabil tau. Dan suami saya ni lah, orang kata yang sentiasa bagi saya semangat, sentiasa menasihatkan saya. Katanya, ni mungkin lah berpunca daripada pembawakan budak je, awak tak payah risau sangat lah. Kan? Dia cuba untuk nak bagikan saya ni jadi lebih positif lah. Dan saya pun menerimalah nasihat suami saya. Namun, saya ni masih tetap gagal untuk mengawal perasaan saya tau. Yelah, rasa tak sedap hati, rasa tak tenang. Macam depression tau jadinya. Dan beberapa perubahan yang aneh juga telah berlaku pada diri saya tau. Dulu, sebelum saya mengandung ni, tak pernah terlintas pun dalam kepala otak saya, dalam hati saya ni terasa pun, terdetik pun nak makan sushi. Sushi apa? Salmon mentah tu kan, ikan yang mentah tu kan.
Tak pernah terfikir pun. Tak pernah pun rasa nak makan macam tu. Tapi semenjak saya mengandung ni pula, saya boleh minta pada suami saya ni untuk nak makan sushi yang ikan mentah tu tau. Nasi tu saya tolak tepi, saya makan ikan dia je. Tapi itulah yang saya selalu minta suami saya ni sediakan setiap hari untuk makanan saya tau. Disebabkan sayang lah agaknya, suami pun layankan je lah kan kata dia. Jadinya kalau ikutkan sebelum ni, saya memang betul-betul tak menggemari ikan kerana bau dia yang hanyir. Jika suami saya ni membawa hasil tangkapan dia ni, jarang sekali saya jamah tau. Dan perubahan ketara pada sikap saya ni memanglah nampak sangat. Semua orang perasan lah. Di mana saya akan jadi lebih baran tau daripada sebelum ni. Pantang ada silap sikit dia, kecil je, pastilah akan berlaku pergaduhan antara saya dengan suami saya. Dan selalunya of course lah, suami yang akan banyak lebih mengalah lah. Dan lebih suka mendiamkan diri je suami saya ni. Alhamdulillah. Bila mana saya sedang marah-marah, bebel-bebel macam tu, dia diam je tau. Ada kalanya terdetik lah dalam hati saya ni rasa bersyukur sangat-sangat kerana mendapat seorang suami yang sangat-sangat penyabar macam ni. Kerap kali jugalah di malam-malam hari saya ni bermimpi perkara-perkara yang pelik tau. Mimpi seperti kena kejar dengan satu manusia dengan badan yang bersisik macam ikan lah. Dia punya badan tu lah macam bersisik-sisik macam badan ikan macam tu. Tapi memang figure bentuk macam badan manusia. Macam pernah juga mimpi lemas dekat dalam tasik. Mimpi budak-budak mandi dekat tasik. Dan banyak lagi lah mimpi-mimpi yang aneh. Yang semuanya, mimpi-mimpi saya ni semuanya berlaku dekat sebuah kawasan tasik tau. Tapi yang lebih menghairankan saya ni adalah semua tasik yang orang kata muncul dalam mimpi saya ni adalah tasik yang sama walaupun berlainan mimpi. Tapi saya cukup pasti bahawa ianya adalah tasik yang sama. Dan usia kandungan saya sekarang ni sudah pun beranjak usia ke-8 bulan tau. Dan setiap kali pergi melakukan check up dekat klinik ni, doktor mengatakan yang kandungan saya ni sihat walafiat, baguslah puan ni. Puan pandai jagalah macam tu lah. Tak ada sebarang masalah langsung. Dan saya juga akan dijangkakan oleh doktor ni akan bersalin pada hujung bulan hadapan tu. Dan segala persiapan lah. Sebab suami saya waktu ni memang excited sangat kan. Dia pun buat lah segala persiapan nak menyambut kelahiran baby ni apa semua. Dan orang kata beli barang tu, beli barang ni, semualah dah siap. Dan dia nampak memang begitu ceria sekali. Bersemangat sekali tau. Dengan orang kata nak menantikan kehadiran baby dalam kandungan saya ni. Dan saya tahu dia ni sebenarnya tak sabar menantikan kelahiran baby ni lah. Dan sedikit sebanyak gelagat suami saya yang teruja sangat ni kan mencuit hati saya dan mententeramkan perasaan saya yang huru-hara tadi tu. Dan tarikh yang dijadualkan untuk saya bersalin ni telah pun tiba. Malah jika diikutkan ianya telah pun melepasi daripada tarikh jangkaan doktor tau. Namun masih tak ada lagi tanda-tanda macam saya nak bersalin. Mungkinlah tarikh yang diberikan oleh doktor tu tak tepat lah. Waktu ni saya masih berfikir macam tu. Kerana ada juga yang pernah berlaku lah. Tarikh tu orang kata doktor salah bagi. Ada terlewat sikit. Ada juga yang pernah awal juga pun ada kan. Jadi mungkinlah tarikh yang doktor berikan pada saya ni orang kata tak tepat. Tetapi setelah usia kandungan saya ni memasuki bulan ke-10, barulah saya mengesyaki ada sesuatu yang tak kena tau pada kandungan saya. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh doktor ni mengatakan kandungan saya ni dalam keadaan normal je. Dan tak ada sebarang masalah pun pada kandungan saya. Tetapi anehnya, masih belum ada tanda-tanda untuk melahirkannya. Walaupun sekarang ni dah 10 bulan tau. Doktor ada memberikan cadangan lah kata dia. Supaya untuk melakukan pembedahan bagi nak keluarkan baby dalam perut saya ni. Dan suami saya pun waktu ni bersetuju, bersependapat dengan doktor tu juga. Tapi saya tolak cadangan tu. Dan saya pun tak pastilah kenapa waktu tu saya boleh menolak cadangan tersebut. Dan masuk bulan ke-11 Dan seterusnya memasuki bulan ke-12. Makanya sekarang ni dah genaplah setahun saya mengandungkan kandungan ni tau. Namun masih juga belum ada tanda-tanda yang saya akan melahirkan dia. Dan kandungan saya ni dah menjadi buah mulut. Jiran tetangga semua dah bercakap-cakap dah. Dan cerita ni memang tersebar dengan cepat lah daripada mulut ke mulut ni. Mengatakan saya ni mengandung tak beranak, tak bersalin-salin. Dah setahun dah. Dan saya pun jadi malulah untuk nak keluar daripada rumah. Dan waktu ni dah saya hanya berkurung je dekat dalam rumah tu waktu tu. Dan saya juga dah jadi macam kehilangan tau selera makan. Dan jadi macam tak nak makan. Dan saya hanya boleh menjamah ikan sungai yang mentah je. Dan itulah makanan saya ni setiap hari. Jadinya bila dah macam tu,
Berat badan saya of course lah, confirm lah turun. Mendadak turun dia, memang dah tinggal sekeping je kata dia. Dan sebabnya kurang zat-zat yang diperlukan lah agaknya kan. Sehinggalah pada satu malam lah saya telah bermimpi. Dan di dalam mimpi tu, saya tengah berdiri dekat hadapan sebuah tasik tau. Yang sering muncul dekat dalam mimpi-mimpi saya ni lah sebelum ni. Dan sekeliling saya waktu ni memang gelap gelita. Yang jelas pada pandangan saya tu hanyalah tasik tu saja. Tiba-tiba muncul satu suara daripada arah tasik tu. Dan jasad dia memang tak nampak, cuma dengar suara je tau. Marilah datang kemari, bawakan dia kepada kami. Marilah, mari. Dan suara tu seperti memberitahu saya, memberikan satu arahan pada saya supaya datang ke tasik tu. Dan pada mulanya saya tak mengendahkan mimpi tu sebenarnya. Dan beranggapan cuma orang kata mainan tidur je lah. Mungkinlah saja je. Tapi pada malam seterusnya saya masih lagi didatangi oleh mimpi yang sama. Sehinggalah mimpi ni berulang-ulang selama 7 malam. Berturut-turut pula tu. Barulah saya menceritakannya pada suami saya. Dan setelah mendengar apa yang saya ceritakan ni pada dia, suami saya jadi terdiam tau. Seolah-olah macam tengah berfikirkan sesuatu. Dan akhirnya suami saya pun menyatakan lah. Yang kata dia, kita abang rasa kita kena pergi semulalah tasik tu sayang. Mungkin ada sesuatu dekat situ, kita terambil ke macam mana ke kan. Dan kata dia kita nak kena pergi ke mana tasik yang dia dengan kawan-kawan dia ni pergi mancing dulu. Dan tasik yang tersorok nun jauh dalam hutan sana tu. Dan tak ramai pun yang tahu tempat dia ni. Kerana tasik itulah kata dia punca semua ni berlaku. Jadinya kami pun kemudian menuju pergi ke rumah ustaz yang merawat saya dahulu tu. Dan tujuan kami waktu ni adalah untuk meminta pertolongan daripada ustaz tu lah. Supaya dia mengikut kami pergi ke tasik tersebut lah. Konon-kononnya nak minta tolong ustaz tu. Sekurang-kurangnya lah pada pandangan saya waktu tu dengan suami dia lah. Ada jugalah orang yang mahir. Bolehlah tolong-tolong kok apa yang jadi kan. Dan ustaz waktu tu bila kami minta tolong pada dia, kita sampaikan orang kata kita punya niat tu nak minta dia tolong tu, ustaz tu diam je tau. Tak memberikan sebarang jawapan pun waktu ni. Tapi ustaz ni minta izin daripada suami saya ni untuk melihat kandungan saya tau. Suami saya pun izinkan lah Ustaz ni pun suruh saya baring kat depan dia. Dia pun letakkan tangan dia hampir dekat dengan perut saya ni. Tapi tak sentuh lah Kemudian dia pun pejamkan mata dia. Dia baca kan. Tak lama kemudian dia pun buka mata dan bersuara dia. Apa yang keluar daripada mulut ustaz tu memang mengejutkan kami suami isteri tau. Sebenarnya dalam kandungan kamu ni kosong tau. Tak ada budak dekat dalam dia ni. Apa yang kamu nampak dan rasakan selama ni hanyalah mainan iblis. Tapi iblis ni telah meletakkan sebahagian dari diri dia ke dalam perut kamu tu. Dan jadikan kamu ni sebagai ibu tumpang. Dan untuk bahagian dirinya yang telah dilaknat. Kini telah genap setahun kan? Bermakna bahagian dirinya yang dah matang tu, dia datang nak tuntut kembali hak dia daripada kamu. Dan penerangan daripada ustaz tu dengan panjang lebar dia ni, buatkan kita orang ni jadi meremang tau waktu tu. Dan suami saya waktu tu saya pandang, dia mengangguk je lah. Tanda yang dia faham apa maksud ustaz tu. Kerana dia sudah sebenarnya menjangkakan perkara-perkara macam ni. Kemudian dia tanyakan lagi sekali kepada ustaz tu lah. Tentang ajakan kami ni untuk dia, ustaz tu temankan kami pergi ke tasik tu lah. Adakah ustaz tu sanggup ke tak sanggup ke kan? Kata ustaz tu lagi kan. Kamu berdua tak perlu pergi ke sana. Jangan sesekali kamu patuh pada arahan iblis. Isteri kamu ni kan sedang sarat mengandung. Manalah mungkin dia dapat mengedah hutan-hutan tebal macam tu dalam keadaan tengah mengandung sarat macam ni. Itu cuma semua perangkap iblis je. Kalau kamu berdua pergi ke sana, pastilah isteri kamu ni akan kehilangan nyawa. Tak apa. Biarkan je mereka datang sendiri. Datang ke sini untuk mengambil apa yang mereka nak. Jika mereka ni memang benar-benar mahukan apa yang ada dalam perut kamu ni. Dan kami berdua dengar orang kata penjelasan daripada ustaz ni, kita orang pun faham lah. Kita orang pun setuju juga dengan apa yang ustaz ni katakan. Dan seterusnya kami serahkan pada ustaz ni untuk tolong selesaikan. Upacara memanggil dilakukan pada malam Jumaat selepas solat isyak tau. Jadi pada malam tu lah kami berdua duduk bersila dekat belakang ustaz ni je tau. Dan kelihatan ustaz ni duduk sambil meratib membacakan sesuatu.
agak lama lah. Ustaz ni meratip membaca kan. Dan kepalanya kiri kanan macam tu. Sambil tangan dia ni memegang tasbih tau. Macam tu. Dan beberapa kali jugalah saya ni sampai mengalihkan kedudukan saya ni kerana kaki dah rasa letih sangat. Lama sangat dudukkan bersila. Dan akhirnya ustaz pun membalikkan badan dia lah. Menghadap ke kami. Dan ustaz pun memberikan arahan pada saya. Kata dia, baring kat depan ustaz ni lah. Kata dia, makhluk tu dah nak datang, dah nak sampai dah ni. Dah dekat dah. Dan saya pun terus baring lah dekat depan ustaz tu. Suami saya duduk bersila dekat sebelah saya. Nanti, kalau misal kata benda tu datang, jangan kamu takut melihatkan muka dia. Kuatkan semangat kamu tau. Kalau tak mampu nak pandang nanti, pejam je mata tu. Banyakkan zikir dalam hati. Tapi jangan berzikir kat mulut pula. Kunci mulut tu. Dan berzikir dalam hati je. Ingatkan Allah. Allah tu yang maha berkuasa. Tak ada sebarang makhluk pun yang mampu menandingi kuasa Allah. Dan ustaz tu pun menerangkan benda tu dengan panjang lebar supaya kita orang ni betul-betul faham apa yang kita orang nak buat tahu waktu tu. Dan seterusnya ustaz tu pun meneruskan bacaan dia lah. Mulut dia terkumat kamit tau. Dan saya tak dengar lah apa yang ustaz ni baca sebenarnya waktu tu. Tiba-tiba lampu kat rumah ustaz tu, dekat ruang tamu tu padam. Pop. Dan beberapa detik kemudian lampu tu kembali menyala. Pop. Dan mata saya ni waktu ni bila lampu tu kembali je menyala, saya terus ternampak ada satu makhluk dekat siling rumah tu tau. Makhluk tu berupa satu makhluk yang berwarna hitam legam tau. Tengah merangkak dekat siling tau. Dia dekat tepi kipas siling tu lah. Dan makhluk tu sedang memandang tepat ke arah saya. Badan dia macam badan manusia. Tapi bersisik macam ikan. Kedua biji bola mata dia ni besar dan hitam. Dan mulut dia terbuka. Menampakkan gigi-gigi dia yang tajam sangat. Dan tangan dengan kaki dia ni terdapat selaput. Seperti tangan dengan kaki katak macam tu. Dan memang saya tengok tu memang meremang sangat lah. Dan bila dibayangkan sekarang ni pun memang tak boleh nak ingat lah. Memang terbayang-bayang lah benda tu. Dan saya sampai tak berani tau nak memandang lama ke arah makhluk tu. Saya pun pejamkan je lah mata saya ni. Kau ambil je hak kau. Kemudian kau pergi kau daripada sini. Jangan lagi kau nak menyakiti anak cucu Nabi Adam. Binasa kau nanti aku kerjakan. Terdengarlah waktu ni suara ustaz tu seakan-akan menjerit lah. Serentak dengan tu saya rasakan kesakitan yang amat sangat tau dekat bahagian perut saya ni. Tapi kesakitan tu tak lama lah. Kemudian saya rasa macam kesakitan tu beransur-ansur hilang tau. Dan waktu ni saya terus raba-raba perut saya ni. Terus perut saya jadi kempis lah waktu tu. Dan terus saya buka mata. Dan makhluk aneh yang saya nampak ada dekat siling tadi, dekat tepi, dekat celah kipas tu pun dah hilang dah. Dan ustaz pun kata lagi tau, Alhamdulillah, dah selesai dah. Dia pun dah ambil dah apa yang dia nak sangat tu. Korang berdua dah bebas dah daripada kawalan dia. Dan dia tak akan ganggu kamu lagi lah. Dan waktu ni saya pun pandang suami saya. Dan saya tahu sememangnya dia merasa hampa sebenarnya. Kerana dia ni terlalu menginginkan seorang anak. Tapi hakikatnya, anak yang saya kandung tu bukanlah datang daripada benih daripada dia. Dan sedikit sebanyak hati ni sebenarnya rasa lega pun ada. Kerana saya telah bebas daripada cengkaman makhluk penunggu tasik tu. Dan selepas kejadian tu lah, selama 7 hari berturut-turut, ustaz yang merawat tu ni, dia rawat saya lah. Dimandikan dengan air bunga lah, dengan air yang orang kata 7 masjid lah, macam-macam lah yang ustaz ni lakukan, usahakan untuk nak mengubati saya. Katanya bertujuan untuk nak memulihkan semangat saya serta memagar jasad saya ni supaya lain kali makhluk tu tak boleh lagi masuk ke dalam badan saya. Setelah selesai melakukan rawatan pada saya ni, keadaan menjadi kembali normal lah. Dan kini setelah beberapa tahun berlalu, semenjak kejadian tu, saya dengan suami menjalani kehidupan macam biasa dah. Kami pun cuba juga untuk melupakan apa yang pernah berlaku, apa yang telah berlaku dulu. Dan suami saya juga telah lama membuang segala kelengkapan memancing dia. Dan dia pun tak lagi keluar, orang kata lepak-lepak dengan kawan-kawan dia lagi. Dan masanya kini banyaklah dihabiskan di rumah bersama dengan saya. Tapi saya ni kadang-kadang masih lagi tau mimpi benda-benda yang pelik. Kadang-kadang masih lagi mimpi benda dekat tasik tu. Dan selalulah saya mimpi seorang budak kecil tengah main dekat tepi tasik. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Itulah pada kaki-kaki pancing yang berada di luar sekalian tu kan,
berhati-hatilah kan. Bila balik rumah daripada keluar mancing, kita pergi mancing, of course lah, kita pergi masuk dalam hutan, dalam tasik, dalam tempat-tempat yang bukan tempat kita lah maksud saya kan. Jadinya kita mestilah kata nak amalkan, ada amalan sikit, baca-baca sikit, doa-doa sikit kan. Jadinya balik rumah pun samalah, supaya kan untuk dapat mengelakkan daripada orang kata orang-orang keluarga kita, anak isteri kita kan, daripada terkena perkara-perkara macam ni. Mana yang baik daripada cerita ni harap bolehlah diambilkan sebagai iktibar lah. Kita masih ada lagi satu lagi cerita untuk hari ni, jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang seterusnya, kisah yang terakhir untuk malam ini, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk dia adik aku. Kisah ni terjadi pada adik lelaki saya dalam sebulan sebelum bulan puasa gitu. Dan saya tak pastilah di mana nak mulakan cerita ni. Tapi adik saya ni makin teruk selepas dia ikut family kakak saya ni pergi percutian keluarga dia dekat Tasik Kenyir. Adik saya ni saya letakkan nama dia kat sini Muhammad. Muhammad ni sebenarnya seorang budak yang baik. Dan Muhammad ni baru je lepas habis peperiksaan SPM. Jadinya Muhammad ni tinggal berdua dengan mak saya je dekat rumah tu. Memandangkan dia ni anak yang bongsu. Jadinya satu hari tu saya pun baliklah ke rumah mak saya kan. Tengah lepak-lepak menyembang-menyembang dengan membawang dengan mak saya ni, Muhammad pun nampakkan kami berdua tengah orang kata seronok bersembang, dia pun join sekali lah, lepak lah juga sekali kan. Dan bila Muhammad duduk je, mak saya terus macam membebel tau, macam membebel sikit-sikit lah kan. Sebab katanya, yang saya faham apa yang mak saya bebelkan tu lah katanya, pagi tadi mak saya ni kejutkan Muhammad ni, katanya kejutkan untuk nak sembahyang subuh, tapi pintu bilik dia berkunci. Jadinya mak saya ni pun membebel lah dekat dia. Dan Muhammad ni waktu ni macam terkejut pula bila mak dia marahkan. Kan kata dia, bukan mama ke masuk bilik suruh dia bangun subuh. Kata Muhammad macam tu lah kan. Jadi mak saya cakap, macam mana nak masuk? Pintu kan kunci. Tapi si Muhammad ni mati-mati tau cakap yang mak saya ni kejut dia. Kata dia kejut dalam pukul 5 pagi macam tu. Siap pakai kain sembayang lagi. Muhammad. Bangun. Nak. Bangun. Memanglah mak saya ni bangun awal kebiasaannya. Tapi pada pagi kejadian yang mak saya ni terlajak bangun subuh sebenarnya waktu tu. Mak saya bangun pagi dalam pukul 6 pagi lebih tau. Yang ini kira kejadian yang paling awal untuk kejadian yang bakal saya ceritakan ni tau. Jadi lepas dalam 2 ke 3 minggu kejadian ni lah. Kakak saya ajak mak saya Muhammad dengan seorang kawan dia. Kawan dia ni nama Amar. Pergi ke Tasik Kenyir. Atas kata dia suruh join lah family day yang pejabat dia anjurkan ni. Dan sampai kat sana ni dalam jam 10 lebih tau waktu tu. Dan diorang sewa houseboat dekat situ. Dan esoknya bangun pagi si Muhammad dengan si Amar ni terus terjun tau. Mandi-mandi dekat Tasik. Biasalah kan budak-budak kan jarang terdedah dengan aktiviti-aktiviti macam ni kan. So bila dapat peluang macam ni memanglah excited, memang terlebih-lebih lah. Dan lepas tu diorang pergi masuk hutan lah, pergi sana pergi sini macam-macam, semua diorang explore lah. Lepas tu petang mandi lagi kan, memang tak puas-puas lah. Dan mak saya pula pesan kan, korang berdua ni jangan galak sangat, jangan suka-suka sangat. Ni tempat orang, ada adab yang nak kena jaga. Jadinya 3 hari 2 malam lah diorang kat sana tau. Dan diorang pun balik. Sampai rumah dalam petang jugalah tau macam tu. Dan malam tu mak saya ni letih sangat dan tidur awal. Tiba-tiba mak saya terjaga. Dalam keadaan waktu tu memang sangat sunyi sepi tau. Kipas berpusing ni kadang-kadang kita dengar kan. Waktu tu mak saya bunyi kipas pun dia tak dengar tau. Langsung tak dengar apa-apa. Memang sunyi sama dengar. Macam tu kan. Memang sunyi sepi lah waktu tu. So dalam keadaan sunyi tu lah, mak saya dengar macam ada orang menangis tau. Sayu je. Ni dah kenapa ni menangis-nangis ni? Anak kau, Muhammad tu cantik sangat. Aku suka sangat tengok anak kau. Lepas dengar macam tu, mak saya terus macam tersedar tau.
Baru dah waktu tu bila dah tersedar tu barulah dengar bunyi kipas lah, bunyi cicak lah. Barulah macam keadaan tu jadi normal tau. Dan mak saya waktu ni dia ingatkan dia mimpi. Jadi pun dia pun istighfar. Ludahlah belah kiri kan. Macam biasalah. Dan ustaz pun selalu pesan kan. Katanya kalau kita mimpi-mimpi benda buruk, ludah belah kiri kata dia. Lepas tu tukar tempat tidur. Itu pesan ustaz lah. Dan esoknya Muhammad jadi tak larat tau. Asyik teringat-ingat dia pada kawasan air terjun tu. Dia jadi demam memang panas sangat lah. Jadi penakut serta-merta. Okay, for your information Muhammad ni sebenarnya dia boleh dikatakan sebagai anak yang baik lah Dia boleh jadi orang kata kalau dekat sekolah dia tu macam ustaz pun ada juga. Dan pernah jadi imam terawih. Selalu pergi mengaji, duduk rumah pun selalu mengaji lah. Jadinya gitu mak saya pun bawa lah Muhammad ni pergi ke hospital untuk nak buat check up lah. Kenapalah anak saya ni demam panas gigil macam ni kan. Jadinya bila pergi di hospital, doktor cakap yang Muhammad ni penat sangat, kena banyak rehat. Mungkinlah orang kata jadi tak larat sebab banyak sangat main air ke kan. Lepas tu pesan doktor lagi kata dia tak boleh kena embun. Dan mak saya pun ada tanyalah orang-orang yang pandai pasal mimpi dia tu. Dan orang tu cakap benda tu macam ular tau. Dan saja je sebenarnya benda tu nak test. Kata je nak berkenalan dengan si Muhammad tu. Jadinya bila dah tanya tu sekalilah berubat sekali. Mak saya pun berubat untuk nak buang gangguan-gangguan tu lah. Dan lepas dah buang tu lah Muhammad ni jadi lagi penakut tau. Dia kata dia rasa macam selalu je. Dia rasa macam ada orang perhatikan dia je. Jadinya lepas kejadian tu lah saya pun ada tanya pada Muhammad. Kod-kod dia ada nampak apa-apa ke sepanjang pergi ke Tasik Kenyir tu. Dan ini cerita dari Muhammad. Ada sekali tu Muhammad dengan Amar tau pergi berenang-berenang. Dan kita orang waktu tu panjat air terjun yang tak berapa tinggi tu. Jadi kita orang pun main-main lah dekat atas tu. Dan bila nak balik semula ke houseboat tu, kita orang jadi tak nampak tau jalan balik. Amar lah azan waktu tu. Bila Amar dah azan tu, barulah kita orang nampak pokok-pokok tu semula kan. Dia macam terbuka macam tu kan. Barulah kita orang nampak semula jalan nak balik ke houseboat tu. Dan waktu Muhammad berenang dekat atas tu, Muhammad ada nampak lah macam ada sesuatu rupa dia macam ular. Tapi waktu tu Muhammad buat tak tahu je lah. Dan sekarang Alhamdulillah lah semuanya pun dah pun kembali normal. Dan ini adalah kisah-kisah benar yang pernah satu ketika dulu terjadi kepada keluarga saya. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar kisah ni sehingga habis. Sebarang salah kata, tersasul bahasa daripada KSM, haraplah diampunkan ya. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah barat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih ya.